Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, nuwassil ta'allumuna al-yawm. Naam, kita sambung balik. Tadi kita dah belajar adawatul istifham. Lepas tu cara gunakan dia dalam cakap. Wal-an, dan sekarang macam mana i'rab dia dalam bahasa Arab. Jadi kita selalu gunakan adawatul istifham. Limadha tadhhabu, ila aina tadhhabu. Apa tu jadi dia? Apa adawatul istifham tu, apa i'rab dia dalam ayat tu? Contoh dia macam yang kita buat tadi. Madza qara'ta atau aina al-masjid. Lepas tu mata tazhabu. Naam. Jadi sekarang kita nak tahu, kalau sekarang kita belajar nahwu dia, lebih fokus ke nahwu dia punya, i'rab dia. Jadi madza ni yang ada waktu istifham ni, apa i'rab dia? Aina ni apa pula i'rab dia? Mata ni apa pula i'rab dia? Kalau di buku nahwu level 2, ada di sana tu ada waktu istifham, sebagian dia boleh jadi khabar muqaddam, boleh, tapi tak semua. Jadi kita tengok sini. Madza qara'ta, aina al-masjidu, mata tadhhabu. Jadi semua ni bukan khabar muqaddam semua dia. Madza qara'ta. Jadi apa i'rab madza ni? Apa i'rab dia? Sebagai mubtada ke, sebagai khabar ke, atau yang lain dia posisi dia di sini. Kita tengok dari jawaban dia. Qara'tu al-kitaba. Selalu orang cakap kan qara'tu al-kitaba, atau qara'tu al-Qur'ana, qara'tu al-majallata, qara'tu al-maqalata. Jadi al-kitab ni boleh Al-Quran boleh. Cuma kan al-kitab ni kan menggantikan posisi maza kan. Maza qara'ta, qara'tul kitaba, qara'tul maqalata, qara'tul Qur'ana. Jadi maza ni kan digantikan oleh al-kitab. Sekarang, kalau kita nak bagi i'rab yang madza, kita tengok dari i'rabnya al-kitab ni. Kitab ni i'rab dia sini apa? Qara'tu. Qara'a. Fi'il madhi. Mabni ala sukun. Telah membaca. Siapa? Saya. Ni fa'il dia. Dhamir ni fa'il dia. Tu dhamir fa'il. Telah membaca siapa? Saya. Saya telah membaca akan kitab. Ini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih i'rab dia nasab. Maka yang madza ni pun sebagai maf'ulun bih. Jadi kalau kita nak tahu yang ni apa i'rab dia, kita cari jawaban dari soalan ni. Baru kita dapat i'rab dia. Qara'tu al-kitaba. Berarti madza di sini ni sebagai maf'ulun bih dia. Bagi maf'ulun bih dia. Cuma adawatul istifham dia tak boleh bertukar-tukar yang ini ni. Jadi dia mabni dia. Jadi kita buat nanti fi mahalli nasab, dalam keadaan nasab. Okey, fahim tum? Ada soalan? Ada. Naam, summa nastamir. Aina al-masjidu. Aina ni jadi apa dia di sini? Apa i'rab dia? I'rab dia kita buat jawaban dia. Aina al-masjidu. Contoh dia al-masjidu. Al-masjidu fi al-madinati. Di dalam bandar. Jadi sekarang aina ni. Aina al-masjidu fil madinati. Jadi aina ni digantikan oleh fil Madinah. Aina kan digantikan oleh al-Madinah. Madinah di sini sebagai apa? Sebagai khabar dia. Masjid sebagai mubtada, mubtada. Maka aina yang di sini ni dia sebagai
Khobar yang diawalkan. Ini kan tadi al-masjid kan jadi mubtada. Berarti ini jadi khobar. Berarti khobar di awal dia. Berarti khobar muqaddam. Yang masjid ini jadi mubtada muakhar. Jadi kita senang nak tahu. Jadi kalau nak tahu posisi kedudukan pertanyaan-pertanyaan ni, soalan-soalan ni dalam ayat, apa kedudukan dia sebagai maf'ul bih, maf'ul mutlak ke atau yang lain, kita tahu dulu jawaban dia. Dari jawaban tu kita baru tahu apa kedudukan dia. Macam pertama tadi sebagai maf'ul bih, kedua sebagai khabar muqaddam. Naam, nastamir qalilan. Kita sambung lagi, sikit lagi. Mata tadhabu. Adhabu sabahan. Saya pergi pada pagi hari. Yang ni sabahan, ini kan menggantikan mata. Ini kan menggantikan mata. Cuba kita tengok mata sabahan ni sebagai apa sini? Adhabu fi'il mudhari'. Sedang pergi. Siapa yang sedang pergi? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Kenapa dhammah? Sahil akhir. Sedang pergi. Siapa? Fa'il dia mana? Fa'il dia ana, mustatir ana. Fa'il dia mustatir ana. Sedang pergi siapa? Saya. Saya sedang pergi. Pada pagi hari. Kalau ada kut pada, maka ini jadi dia zaraf. Ni zarf. Zarful zaman. Atau maf'ul fih. Ada orang cakap di sebahagian kitab nama dia maf'ulun fih atau zaraf. Sama saja. Jadi sabahan di sini sebagai zarfuz zaman. Maka mata pun jadi zaraf zaman. Jadi adawatul istifham tu susah juga nak bagi i'rab dia. Cuma senang dia. Cara senang dia kita tengok dari jawaban dia punya. Okey, kita ubah soalan-soalan dia. Sampai sini ada soalan tak? Tak ada. Kita ubah. Padamkan yang ni. Lainlah. Okey, mana? Contoh dia sini. Ma akalta atau mata sama saja. Ma akalta. Apa i'rab ma di sini? Kita bagi jawaban dia. Akaltu al. Contoh dia kita buat di sini al-mauza saja. Al-mauza. Jadi kan mauza ni menggantikan ma tadi. Tak ada lagi ma di jawaban ni. Ma akaltu al-mauza. Jadi al-mauza ni sini apa i'rab dia? Akal ni fi'il madhi. Telah makan siapa?
saya akan pisang. Maka pisang sebagai maf'ulun bih. Maka i'rab daripada ma ni pun maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Cuma dia kita buat sini maf'ulun bih tapi fi mahalli nasab. Mahalli nasbin maf'ulun bih. Dia fi mahalli nasab. Macam tu juga man fil fasli. Contoh dia fil fasli talibun. Ada seorang pelajar. Talibun di sini sebagai khabar muqaddam. Khabar mubtada muakhar. Yang fasli ini sebagai khabar muqaddam. Ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Berarti talibun ni kan menggantikan posisi daripada man. Talibun di sini sebagai mubtada dia. Maka man ni pun sebagai mubtada. Yang ni sebagai khabar. Ini senang, yang nombor 2 ni senang. Jadi kita tengok tadi jawaban dia punya. Kaifa tusalli fil masjid? Contoh dia usalli. Macam mana kamu solat dalam masjid? Saya solat dengan khusyuk. Khasyi'an. Dalam keadaan khusyuk. Saya solat dalam keadaan khusyuk. Macam mana kamu solat di masjid? Saya solat dalam keadaan khusyuk di masjid. Usalli khasyi'an. Jadi kaifa ni kan digantikan oleh perkataan khasyi'an. Khasyi'an apa i'rab dia? Kita tengok sini. Usalli, sedang solat siapa? Ni kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Sedang solat siapa? Saya, fa'il dia. Ana, mustatir ana. Sedang solat siapa? Saya. Yang ini dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan dia adalah kod kepada hal. Hal i'rab dia nasab. Berarti maknanya kaifa ni pun sebagai hal dia. Jadi i'rab kaifa ni sebagai hal. Tapi dia fi mahalli nasab, bukan nasab dia, fi mahalli. Dalam keadaan saja. Tak boleh disebut nasab. Jadi itu i'rab untuk adawatul istifham. Jadi cara yang paling senang kita cari jawaban dia punya. Dari jawaban soalan tu, maka kita akan terjumpa i'rab dia punya. Ada soalan Zat? Jadi antum selepas antum buat soalan dan jawaban dalam buku nota, sana cuba buat i'rab dia punya. Biar semakin senang kita. Jadi kita boleh muhadasah, boleh juga menguatkan ilmu nahwu kita, menguatkan i'rab kita punya, ilmu i'rab dia. Okey, kita tutup. Tak ada soalan Zat? Okey, kita tutup. Selepas lagi kita buat ringkasan. Yang untuk i'rab sampai sini saja. Selepas ni kita buat ringkasan semua dari awal sampai akhir. Okey, kita rehat je sekejap. Assalamualaikum.